Taqiyuddin anggap hari ini sebagai Jumaat yang hitam susulan 16 daripada 18 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan terbatal. Ketua Hakim Negara maklum Mahkamah Syariah Undang-Undang Islam tidak akan terkubur. Perdana Menteri beritahu kerajaan tidak terlibat keputusan kes Nick Elin dan anaknya. Ketua UMNO bahagian Batu Bidas Bersatu jangan jual nama rakyat untuk selamatkan politik PN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 9 Februari 2024 bersamaan 28 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Setiausaha Agong PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menganggap hari ini sebagai Jumaat yang hitam lepas 16 daripada 18 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan sah terbatal oleh keputusan Mahkamah Tertinggi Negara. Katanya, keputusan 8-1 di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya hari ini mengancam enakmen jenayah syariah lain. Katanya, sebagai peguam, apabila sesuatu undang-undang jenayah syariah satu negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah Islam di negeri lain di 14 buah negeri lain berada dalam keadaan berbahaya dan kritikal. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Baru menambah, jika ada mana-mana individu di negeri lain didakwa sebagai contoh atas kesalahan liwat, lalu mereka merujuk kes tersebut ke Mahkamah Persekutuan, pertuduhan berkenaan boleh dibatalkan. Beliau juga menganggap bahawa tidak ada orang yang boleh dituduh di Mahkamah Syariah atas kesalahan jenayah syariah. Terdahulu, Taqiyuddin menyertai beberapa ratus orang berhimpun di kawasan kompleks mahkamah berkenaan bagi menunggu keputusan panel 9 hakim yang mendengar cabaran perundangan ke atas enakmen terbabit. Kedudukan Mahkamah Syariah kekal utuh seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mukhtar memberi jaminan itu susulan keputusan mahkamah yang membenarkan petisyen mencabar 18 peruntukan enakmen kesalahan jenayah di Kelantan hari ini. Katanya, kerajaan pada masa sama akan mengambil beberapa langkah bagi memastikan pemerkasaan Mahkamah Syariah akan terus berjalan. Antaranya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM akan diarah untuk segera mendapatkan alasan penghakiman kes tersebut untuk dikaji dan merangka perancangan selanjutnya. Selain itu, Muhammad Naim berkata, beliau juga akan mengadakan perbincangan dengan semua pihak yang terlibat dengan Mahkamah Syariah untuk perbincangan selanjutnya dan pindaan undang-undang jika perlu akan dilakukan. Peguam dan anaknya meluahkan rasa syukur selepas berjaya membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan. Katanya, setelah dikutuk, dikeji dan dilaknat, alhamdulillah keputusannya positif. Beliau yang berasal dari Kelantan bersama anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman hari ini berjaya mendapatkan pembatalan daripada Mahkamah Tertinggi Negara. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dalam keputusan majoriti 8-1 membenarkan petisyen mereka. Kedua-dua mereka mencabar perlembagaan 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Antara peruntukan yang dianggap tidak sah ialah mengenai kesalahan memusnah dan mencemarkan tempat ibadat Seksyen 11, liwat Seksyen 14, persetubuhan dengan mayat Seksyen 16, persetubuhan dengan bukan manusia Seksyen 17 dan gangguan seksual Seksyen 31. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memaklumkan kes dua wanita Islam yang mencabar isu perlembagaan
bagi membatalkan 18 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 tiada kena-mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah di negara ini. Katanya, isu yang perlu diputuskan ialah sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan terbabit mengikut batasan ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan atau sebaliknya. Menerusi keputusan majoriti 8-1, Tengku Maimun berkata, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa 16 kesalahan di bawah enakmen itu adalah batal dan tidak sah. Nik Alin Zurina Nik Abdul Rashid yang berasal dari Kelantan dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman memfailkan petisyen itu ke Mahkamah Persekutuan mengikut perkara 4/4 Perlembagaan Persekutuan serta menamakan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai responden tunggal. Kerajaan Perpaduan tidak terlibat dalam keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Itu yang dikatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan berdasarkan kuasa yang ada di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, keputusan Mahkamah majoriti 8-1 memutuskan bahawa 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah. Keputusan bersejarah itu disampaikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai 9 anggota selepas membenarkan permohonan Nik Alin Zurina Nik Abdul Rashid yang berasal dari Kelantan dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Abdul Rahman bagi mencabar isu perlembagaan untuk membatalkan 18 peruntukan kesalahan di bawah enakmen tersebut. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, pembangkang bagaimanapun memainkan sentimen agama dalam usaha menonjolkan Kerajaan Persekutuan pimpinan beliau menentang Islam, sedangkan permohonan kedua-dua wanita difailkan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO luahkan rasa tidak senang dengan kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung kejatuhan harga ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Muhammad Fuad Zarkarshi berkata, Rafizi hanya mencari salah dan menjaja cerita basi dengan mengaitkannya dengan skandal 1MDB ketika era Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Sedangkan ringgit mengukuh semula pada 2017 sehingga pilihan raya umum 2018. Katanya, rakyat Malaysia tidak marah Rafizi selain menyifatkan menteri itu akan terbakar sendiri jika terus temberang. Mengulas kenyataan Rafizi dalam program Bual Bicara yang bakar menteri, Fuad sempat menyindir timbalan Presiden PKR itu. Sementara itu, Rafizi ketika mempromosikan rancangan Bual Bicaranya berkata, kejatuhan ketara nilai ringgit bermula dalam tahun 2015 akibat kebimbangan pelabur dan pasaran ekoran skandal 1MDB. Pemimpin Perikatan Nasional PN khususnya Bersatu perlu menghentikan permainan politik dan tidak berselindung di sebalik nama rakyat demi kelangsungan mereka. Ketua UMNO bahagian Batu, Gulam Muzaffar berkata, sepatutnya pemimpin pembangkang perlu memberi tumpuan untuk bekerja untuk rakyat seusainya pilihan raya umum ke-15 PRU15. Semalam, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin menasihati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar meletakkan jawatan kerana didakwa gagal mentadbir negara. Hamzah juga berkata jika Datuk Seri Anwar enggan berbuat demikian, beliau tidak menolak kemungkinan rakyat akan bangkit dan mendesak Presiden PKR itu turun dari Putrajaya. Gulam yang juga Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan berkata, sebaliknya Hamzah perlu risau dengan ahli-ahli parlimennya yang kini bertindak membelakangkan parti dan menyokong Perdana Menteri. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.